Kelebihan bersabar dan kelebihan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tajuk lain pula. Di mana kematian adalah merupakan satu ujian. Bila ianya satu ujian, maka ia memerlukan kepada kesabaran yang sangat tinggi di dalam diri. Sebab itulah kita hidup atas dunia ini, hidup di atas dunia yang penuh dengan ujian dan cabaran. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu sahaja dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum daripada mereka. Maka daripada ujian itu jelaslah dalam ilmu Allah siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang berbohong. Jadi ujian yang kita lalui di atas dunia ini, di antara hikmahnya ialah kerana Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita, dan kerana Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Sebab itulah orang yang paling banyak sekali diuji oleh Allah ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab tu martabat mereka paling tinggi di kalangan manusia-manusia yang lain. Dan di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang paling banyak sekali diuji ialah ulul azmi. Sebab itulah martabat mereka lebih tinggi daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Jadi rekah ceritanya kita orang-orang yang beriman ini hidup atas dunia akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diuji dan dicoba, maka perlulah bersabar. Di antara ujian itu ialah ujian bila kita ditimpa dengan kematian ataupun kecederaan daripada orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang kita cinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman dituntut oleh syarak supaya bersikap sabar, terutama dalam masa menghadapi kesusahan. Sama ada kesusahan itu berupa kematian orang-orang yang dikasihi, atau berupa kemalangan yang menimpa tubuh badan atau harta benda dan sebagainya. Jadi sabar ini ulama kata sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama ialah sabar di dalam melakukan ketaatan. Yang kedua ialah sabar bila ditimpa dengan musibah. Sabar di dalam melakukan ketaatan, contohnya ialah sabar di dalam beribadah kepada Allah. Semayang kita, puasa kita, haji kita dan seumpamanya. Contohnya ibadah puasa yang selalu digandingkan dengan sabar. Sebab dalam ibadah puasa tu kita kena bertahan. Tak boleh makan, tak boleh minum, dan tak boleh buat benda-benda yang membatalkan puasa sehingga tenggelamnya matahari baru boleh. Jadi kita buat itu semua bukan kerana orang paksa kita, bukan kerana orang nak upah kita dengan pitih dan seumpamanya, tapi kita buat itu semua kerana Allah Subhanahu wa taala perintah kita, kerana Allah Taala suruh kita. Begitulah juga amalan-amalan yang lain. Berjihad pada jalan Allah sebagai contoh yang lain. Menghabiskan wang ringgit, menghabiskan tenaga sehingga cedera tubuh badan, sehingga mati syahid di medan perang. Ini semua adalah merupakan sabar kerana melakukan ketaatan kepada Allah. Dan di sana ada sabar, iaitu sabar apabila ditimpa dengan musibah, bila ditimpa dengan kesusahan dan kepayahan. Dan kita dituntut untuk menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang akan kita huraikan selepas daripada ini. Dalam saat yang genting itu hendaklah kita bersabar dan bertenang sambil berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala yang bersifat Rahman dan Rahim dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Jadi setiap kali ditimpa dengan musibah ini, tak kiralah kematian ke, kesusahan ke, kepayahan ke, sakit, ataupun ditimpa harta benda kita hilang dan seumpamanya, kita dituntut oleh syarak
untuk membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Kita semua ni adalah milik Allah. Kita semua ni adalah milik Allah. Kita ni daripada tak ada. Allah Ta'ala ciptakan kita ada dan hidup di atas dunia ini. Jadi bila kita ditimpa dengan musibah, Allah Ta'ala yang tentu dan tetapkan, kita kena terima. Kerana kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Kalau orang-orang kafir ataupun orang-orang yang lemah iman, mereka anggap apa yang berlaku ini satu kesusahan dan kepayahan kepada mereka dan mereka tak boleh terima.